Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dokter. Pada tengah hari ini, saya ingin membentangkan tajuk tugasan individu bagi pihak saya, Muhammad Amirul Fadli bin Muhammad, nombor metrik nombor 276545. Tajuk tugasan yang diberikan adalah pembangunan pendidikan khas. Ingin saya terangkan di sini pengenalan kepada pendidikan khas. Pendidikan khas boleh dimasukkan sebagai kaedah yang dibentuk memenuhi kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. Program pendidikan ini dirancang khusus untuk murid-murid orang kurang upaya. Ia juga dapat membentuk pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik yang bersesuaian. Ia juga termasuk menggunakan peralatan khas untuk membantu pembelajaran. Pendidikan khas ini bermula pada tahun 1920-an di mana di kalangan sukarelawan yang telah membuka sekolah pendidikan khas kepada kanak-kanak kurang upaya ini. Objektif pendidikan khas. Setiap kanak-kanak diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya membolehkan mereka iaitu menguasai kemahiran bergaul, menguasai kemahiran berkomunikasi, mengetahui dan memperkembangkan perasaan ingin tahu, menjaga keselamatan diri dan juga menghayati dan amalkan nilai murni, di mana bermaksud menguasai kemahiran bergaul. Setiap kanak-kanak kurang upaya ini mereka mempunyai kemahiran masing-masing dan mereka boleh bergaul dengan murid yang mempunyai kemahiran yang berlainan. Murid-murid kurang upaya ini boleh mahir berkomunikasi antara satu sama lain. Bukan bermaksud mereka berkomunikasi dengan orang kurang upaya, tetapi mereka juga dapat berkomunikasi dengan murid-murid yang normal. Ia juga dapat mengetahui dan perkembangkan perasaan ingin tahu beberapa ataupun sesuatu perkara dan juga benda. Dengan adanya kelas pendidikan khas ini dapat menjaga keselamatan diri mereka dan pada itu juga mereka dapat menghayati dan mengamalkan nilai murni. Ciri-ciri pelajar pendidikan khas iaitu ciri-ciri fizikal, mempunyai tahap keupayaan mental yang disebabkan faktor organik adalah lebih kecil bentuk dan berat badan dan koordinasi motor. Kedua ialah ciri-ciri intelek, di mana murid-murid berupaya ini mempunyai daya ingatan yang rendah dan kuasai kebolehan terhad. Mereka juga kurang tumpuan, mudah kecewa disebabkan pengalaman gagal yang berulang dan sikap serta nilai sosial tidak selaras dengan umum. Masalah yang dihadapi oleh pendidikan khas iaitu kurang sokongan pihak pentadbir, layanan pihak pentadbir terhadap guru dan murid pendidikan khas
sebagai golongan kelas kedua. Kedua, kurang peruntukan kewangan, di mana Kementerian Pendidikan mempunyai bajet yang kecil untuk peruntukan kewangan kepada kelas-kelas pendidikan di sekolah satu Malaysia. Ketiga, sikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas ambil peperiksaan awam, di mana semasa peperiksaan awam berjalan, mungkin di kalangan murid-murid kurang upaya ini, sebagai contoh, kita ambil murid hyperaktif, di mana mereka bertindak balas secara hyper. Ini kerana masalah yang dihadapi dapat menjatuhkan statistik markah peperiksaan awam. Kurangnya bahan bantu mengajar dan kemahiran. Kebanyakan sekolah pendidikan khas kurang bahan untuk mengajar dan memberi kemahiran kepada orang kurang upaya ini. Aspek bangunan fizikal tidak mengikut keperluan murid dalam satu kelas agak ramai, di mana Kementerian Pendidikan tidak menentukan satu bangunan yang fizikal dan memperluaskan lagi kelas-kelas mengikut kelas dan juga kemahiran orang kurang upaya ini. Mereka hanya mencampur satu kelas kepada semua murid-murid kurang upaya. Ibu bapa anggap sekolah seperti pusat jagaan. Mereka akan menghantar anak ke sekolah walaupun anak tidak sihat kerana tiada yang menjaga di rumah. Bermaksud ibu bapa yang bekerja akan menghantar anak ke sekolah pendidikan khas dan meminta guru-guru pendidikan khas menjaga mereka. Halangan dalam pendidikan khas, iaitu halangan sikap masyarakat yang prejudis terhadap pelajar OKU, menganggap mereka satu beban, kurang sensitif, tidak bertimbang rasa dan kurang empati terhadap golongan pelajar OKU. Halangan dari segi fizikal, kebanyakan bangunan tidak menepati piawaian Malaysian Standard. Halangan dari segi komunikasi, orang kurang upaya pelbagai kategori, di mana ada murid-murid yang kurang penglihatan, pendengaran sering terlepas pandang dari pelbagai pihak, dan pengajaran dan pembelajaran serta kekurangan alatan yang sesuai menyukarkan gerakan mereka dan pembelajaran. Halangan dari segi sistemik dan organisasi, iaitu merangkumi dasar-dasar, prosedur dan amalan yang tidak fleksibel sehingga menimbulkan kesukaran pelajar OKU terjadi tanpa sedari. Cabaran terhadap masyarakat. Masyarakat melabelkan pelajar pendidikan khas ini sebagai orang cacat dan tidak sempurna, iaitu mereka menganggap pelajar pendidikan khas ini mengganggu kehidupan seharian ataupun tempat bekerja ataupun tempat belajar.
pelajar pendidikan khas ini susah untuk mendapat kerja kerana mereka kurang sifat dan syarikat ataupun organisasi kerajaan dan bukan kerajaan mempunyai kriteria untuk mengambil seseorang pekerja. Cabaran pendidikan iaitu cabaran pelajar itu sendiri akan melakukan pelbagai aksi ataupun menunjukkan sikap memberontak, marah, sedih dan sebagainya. Dan sebahagian mereka inginkan perhatian. Cabaran kepada ibu bapa. Mereka meletakkan harapan yang tinggi terhadap guru untuk mengubah anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa tidak berpuas hati bila diarahkan kelas pendidikan khas ditutup semasa penularan wabak COVID-19 dan memberi alasan anak mereka tidak kawalan dan anak tidak mahu mendengar nasihat mereka. Cabaran kepada guru dan pembantu pengurusan murid. Mereka perlu memperkasakan emosi dalam membentuk sikap pelajar dan perlu dorongan sikap positif yang tinggi. Ia juga menggunakan satu pendekatan untuk membentuk sikap pelajar. Ia juga melahirkan guru mesra OKU yang baik dan prihatin, merujuk pada guru di aliran perdana. Cadangan dalam pendidikan khas iaitu menetapkan jawatan kuasa kerja yang akan menggerakkan dan memantapkan program, menyediakan kemudahan fizikal yang sempurna dan kondusif yang boleh mengekalkan minat murid berkeperluan khas untuk datang ke sekolah seperti murid lain, menyediakan peluang pembelajaran bagi pelajar pendidikan khas supaya dapat mengembangkan potensi secara menyeluruh, menyediakan dan menggalakkan guru-guru yang berupaya menghasilkan aktiviti. Cadangan juga melaksanakan program keibubapaan supaya dapat meningkatkan lebih perhatian kepada keperluan pelajar OKU itu sendiri. Ia juga menyegerakan tindakan perkhidmatan yang cekap dan layanan yang berkualiti. Menentukan dan menetapkan hala tuju program ke arah kecemerlangan pendidikan khas. Kesimpulannya, wujudnya Fakta Orang Kurang Upaya 2008 memperaku bahawa murid berkeperluan khas perlu diberi sokongan untuk membantu mereka mencapai penglibatan penuh dan kesamarataan dalam pendidikan berdasarkan amalan terbaik antarabangsa dan dasar negara. Semoga azam bagi menggalakkan lebih ramai MBK ke dalam program inklusif dapat tingkatkan kualiti penyediaan secara keseluruhan. Secara umumnya, pelajar bermasalah pembelajaran terdiri daripada mereka yang kurang kemampuan belajar disebabkan oleh masalah pemahaman, pertuturan, penulisan dan penyelesaian. Maka wujudnya
Akta Orang Kurang Upaya 2008. Sekian pembentangan tugas individu saya pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.